Dia memberikan keadilan kepada 3 tempat. Kita tahu dalam cerita Al-Kahfi kan, Maghrib Syams, Matla' Syams, dan antara 2 pergunungan. La yakaduna yafqahuna qawla. Jadi adik-adik yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala asah kepada perbincangan kita tak lain tak bukan mari kita pegang sama-sama. Cukuplah kamu hafal satu benda saja. Inilah asah kepada soal jatuh ataupun bangun sesebuah khalifah ataupun kuasa kekuatan. Iaitulah satu kata-kata yang mudah untuk anda hafal daripada seorang pemimpin Islam yang bukan setakat berani dan tetapi juga bijak. Saya ingat lagi 3 P, MIUM kan? Sekarang ada lagi bijak, berani, berdikari. Tak perlu kamu muslimin. Gurau dia semakin marah. Sayyidina Umar Al-Khattab bijak dan berani. Bukan mudah 2 karakter ni nak ada pada anda. Dia kata, ingat Dr. Sa'ad Ramadan pernah mengatakan, kalau tak silap saya, kata Allah yaj'al al-haqqi ala lisan Umar. Seolah-olah Allah Ta'ala dia menjadikan lidah Umar ini lidah kebenaran. Sebab kamu tengok kan bagaimana perbezaan pandangan antara Umar dengan Nabi. Perbezaan pandangan antara Umar dengan Nabi dalam 3 kes. Dalam perkara yang tidak diputuskan wahyu. Wahyu turun mengatakan pandangan Umar benar. Kes tawanan perang nak bagi tahu, mereka berhadap berkata-kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma ibtaghayna famahma bahadna famahma ibtaghayna al-izzata bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Boleh catat? Saya akan letak mobile watch. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma ibtaghayna al-izzah bighairi ma a'azzana Allah sa'adallana Allah. Kita adalah bangsa kaum yang Allah Ta'ala muliakan, yang dahulu kita hina. Arab, mana ada dunia pandang Arab ni? Parsi tak pandang, Rom tak pandang, Yunan tak pandang, India tak pandang. Mana ada peradaban di situ? Tetapi di situlah lahirnya Nabi akhir zaman. Nabi tidak dilahirkan seorang Roman, seorang Persia, Prince of Persia, tidak Nabi. Tidak Yunan, tidak India. Tetapi Nabi akhir zaman di tengah-tengah kerek kontangnya pada parsi tersebut. Ada sebab. Adik-adik, maka mana saya tadi? Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada bangsa ini, bangsa Ba'ad, bangsa makan biawak. Bangsa ini dengan Islam mereka jadi mulia. Sampai mulia mereka ni dihormati oleh kawan dan lawan. Sampai mai kelahan pun terpaksa mengakui Jesus is not the number 1 for me. Muhammad number 1. The most influential person, manusia paling berpengaruh di atas dunia bukan Yesus, dia Kristian. Sebab orang yang waras mengkaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati Rasulullah dalam tempoh 23 tahun menjadi Nabi. Sangat-sangat pelik bagi seorang manusia dalam tempoh 23 tahun boleh untuk membenarkan gergasi Rom dan Parsi dan membina generasi yang memerintah 2/3 dunia. Bukan kerja mudah. Yang tu mereka hak pelik. Tetapi kemuliaan ini datang kerana Islam, saudara-saudari, adik-adik sekalian. Sampailah kepada Umayyah, sampailah kepada Abbasiyah. Kuat sangat kan? Semangat. Apabila Arab sendiri meninggalkan Islam, apabila kerajaan Islam Abbasiyah sendiri mencabut Islam dan jihad daripada keutamaan kerajaan mereka, maka Allah Ta'ala hina. Sebagaimana kamu baca kisah Al-Mu'tasim Billah, dimasukkan dalam kapek, dilipat-lipat oleh hulagu khan, disepak terajang oleh kuda-kuda hulagu khan, cicit kepada Genghis Khan,
dengan 150,000 tentera membelasah, menyembelih, menyembah air tembaga panas kepada hampir 80,000 umat Islam di Baghdad, pusat pentadbiran Islam pada masa itu, Darul Hikmah, pusat pengetahuan dunia pada masa itu. Darul Hikmah terbakar dan anda boleh saksikan. Boleh padam lampu ni tak dia? Padam lampu sini. Padam lampu atas slide supaya nampak sikit. Al-Muhtasim billah, hina, dihina. Dia seorang memang warak, tetapi inilah kita nak bincang pada malam ini, saudara-saudari. Seorang, kalau kita bergerak seorang diri dan tak nak ambil pelajaran daripada sejarah, maka the history will repeat by itself, kata orang Kelantan. The history will repeat by itself. Sejarah akan berulang. Sebab tu kata Mutawalli Sya'rawi, sengaja Allah Ta'ala tak detail sebab nak bagi tahu apa yang kamu baca itu sedang berlaku. Al-Muhtasim billah dilipat-lipat masuk kapet dan dibelasah mati sebab kepercayaan Tatar ataupun Mongol. Darah Maharaja jangan tumpah ke bumi, kalau tidak bumi kita mendapat kemurkaan Tuhan. Dan umat Islam disembelih, dan bukan setakat jenayah fizikal tapi jenayah intelektual. Kitab-kitab dibakar, abu-abu mereka hangus, disimbah masuk ke dalam sungai Tigris dan Euphrates sampai dilukis oleh para pelukis hitam di sungai ini kerana dakwah-dakwah yang mengalir. Abu-abu buku yang sudah dibakar, saudara-saudara. Apabila tinggalkan Islam, Allah Ta'ala beri kehinaan. Dan barang siapa yang pegang kepada Islam, iaitulah bangsa mana sekalipun Allah Ta'ala akan muliakan. Sebagai contoh Kurdish, bangsa Kurdish bila mereka berpegang teguh kepada Islam, perhatikan 100 tahun, 200 tahun sebelum Salahuddin Ayyubi lahir. Anda kena baca Dr. Majid Kailani punya buku. Kita jangan anggap tokoh-tokoh Islam ni muncul automatik daripada langit. Teng-teng, Salahuddin Ayyubi membebaskan Jerusalem. No. Mereka lahir daripada satu proses. Yang tu saya tulis dalam Al-Fatih pun. Al-Fatih tidak muncul tiba-tiba. Dia muncul daripada proses pendidikan yang sangat ketat di sekolah Andrew, Madrasah Tokapi. Budak yang panas baran, nakal. Tetapi bila masuk sekolah Gunung Rotan tak ada apa-apa. Yang itulah yang telah melahirkan manusia-manusia biasa yang melangkah sejarah luar biasa. 22 tahun menawan kota paling kebal di dunia. Pelik kita 20 tahun. Allah, kecil diri. 22 tahun dan pemandu, saya nak sebut pemandu. Kualiti yang ada pada mereka, Allah, bukan setakat soal kualiti diri, tetapi memimpin organisasi dan negara 20 biji buah negara. 120,000 tentera boleh diurus dengan baik. Budak muda, mentah. Salahuddin Ayyubi, adik-adik baca majalah ini, generasi Salahuddin, buku Habib tersebut. 200 tahun sebelum Salahuddin Ayyubi ada generasi. Bermula daripada Al-Imam Al-Ghazali lagi. Bagaimana misi pencerahan berdepan dengan kegelapan jahiliyah umat. Sampai Abdul Qadir Jailani, sampailah pada Salahuddin Ayyubi. Kekuatan ilmu, tradisi tasawuf menyebabkan lahirnya generasi yang mampu menawan Jerusalem daripada tentera salib, Knight Templar, yang mana disitulah terasasnya Freemason. Adik-adik yang saya hormati sekalian, demikian juga Nuruddin Zanki apabila kuat pegang kepada Islam. Pernah ditanya kepada ayah Sultan Salahuddin Ayyubi, macam mana kamu merancang anak kamu ini sampai tak ada boleh membebaskan kota Jerusalem daripada tangan salib? Agak-agak kamu pun jawapannya. Ayah Sultan Salahuddin. Sudah pasti kita kata, saya tak nak masuk sekolah agama, masuk ialah kantar masuk sekolah agama. Oh, jawapan ayah Sultan Salahuddin, saya merancang Salahuddin 40 tahun sebelum dia lahir. 40 tahun sebelum dia lahir. Artinya couple pun pilih betul-betul. Nak cari pasangan di situ bermulanya zuriat yang kamu nak bina. Silap track kamu lalu, adik-adik. Silap zuriat punya sifat. Sifat karakter anak yang akan lahir akan mewarisi genetik maksiat ataupun genetik sifat yang ada pada kita. Itu jawapan daripada ayah Sultan Salahuddin. Adik-adik, Saljuk tadi Kurdish pegang pada Islam, Allah Ta'ala muliakan. Saljuk
Aslan, pegang pada Islam. Allah Ta'ala muliakan. Dia balut tangan dia balut badan dia dengan kain kafan, nak berdepan dengan Maharaja Byzantine. Allah Ta'ala menangkan tentera Islam yang hanya puluhan ribu berdepan dengan tentera Byzantine. Perang Timonos kalau tak silap saya, sebelum Konstantinopel, ratusan tahun sebelum Konstantinopel ditawan. Allah Ta'ala menangkan dengan semangat jihad dan Islam.